Penswastaan Khidmat Pembersihan dan Keselamatan Bangunan Kerajaan telah mengubah status pekerja dari pekerja tetap ke pekerja kontrak. Sejak itu, hak mereka telah hilang satu persatu kerana tidak dianggap bekerja tetap. Akta Kerja 1955 tidak dipatuhi ramai kontraktor. Ramai pekerja cuba melawan dengan menyalurkan aduan ke Pejabat Tenaga Kerja. Tapi, pihak majikan selalu terlepas tindakan undang-undang dan pekerja selalu dimangsakan dengan diberhentikan kerja atau dipindahkan ke pos yang jauh. Kontraktor pula terus beroperasi seperti biasa. Apakah punca penindasan ini? Sistem perolehan tender ini tidak telus. Ia dimanipulasi untuk dibolot pihak berkepentingan di sebalik tabir. Ada yang mohon tender menggunakan syarikat palsu bagi mempengaruhi keputusan perolehan untuk menonjolkan nama syarikat tersendiri. Ketidaktelusan ini digunakan untuk kepentingan kroni. Akta Rahsia Rasmi 1972 juga digunakan untuk merahsiakan sebab pemilihan kontraktor. Tanpa accountability, hak pekerja senang dicabuli dan kontraktor yang bermasalah dapat tender berulang kali walaupun banyak salah laku. Salah satu contoh adalah projek kartel kerajaan di mana 7 pegawai kerajaan bolot tender bernilai 3.8 bilion ringgit melibatkan ratusan tender kementerian dan agensi kerajaan sejak 7 tahun lalu. Dalam kes Cleaner Hospital Utara Semenanjung, Kementerian Kewangan memiliki UEM Group yang dianugerahkan konsesi tender bernilai 3 bilion ringgit melalui subkontraktor mereka, Agenta Mediserve dan Agenta UEMS. Dalam kes ini, kerajaanlah yang pemberi tender dan mereka jugalah pemanfaat utamanya. Dana yang sepatutnya pergi kepada pekerja, sebaliknya berkumpul di atas. Pekerja yang jana keuntungan, tetapi mereka hanya dapat secupit upah untuk hidup. Gaji pekerja pembersihan hospital pada tahun 2017 hanya RM1,000 sebulan. Tetapi, gaji bekas pengarah eksekutif UEM Agenta adalah RM167,000 sebulan. Bagaimana dengan nasib pengawal keselamatan di bawah sistem kontrak? Sektor keselamatan sekolah terdiri daripada 40,000 orang pengawal keselamatan dan daripada 1.5 bilion ringgit dana kerajaan peruntukan pada tahun 2019, 500 juta ringgit ditelan pihak kontraktor. Hentikan penghambaan zaman moden ini. Masa untuk pekerja bangkit. Tanpa kontraktor, kerajaan boleh menyalurkan dana terus kepada pekerja dan naikkan gaji pokok ke RM1,800. Dana juga boleh membuka 20,000 peluang pekerjaan baru yang akan meringankan beban kerja sedia ada. Pihak kerajaan pula boleh jimat RM200 juta setahun yang boleh diperuntukkan untuk pencen dan faedah-faedah lain. Hak dicabul depan mata. Cleaner juga memang sepatutnya berasa marah. Cukuplah dengan sistem kontrak yang serba menindas. Mereka tidak mahu lagi ada kontraktor parasit yang curi duit mereka. Selain itu, kerajaan perlu sertakan klausa di dalam tender mengatakan sekiranya kontraktor tak patuh akta kerja, maka dianggap langgar perjanjian dan boleh dikenakan hukuman. Sistem perolehan perlu diubah suai untuk menyebelahi pekerja. Akta Rahsia Rasmi tidak boleh disalahguna untuk lindungi kontraktor yang bermasalah. Kerajaan perlu libatkan agensi neutral dari luar seperti Kesatuan Buruh ke dalam jawatan kuasa penilaian pemohon tender. Ini akan membina proses pemilihan yang lebih telus. Pekerja perlu sokongan anda dalam kempen pembelaan frontliner terabai ini. Imbas kod QR yang tertera untuk tanda tangan petisyen kempen pembelaan cleaner dan guard kita. Ikuti perkembangan JPKK di laman web jpkk.org dan ikuti media sosial kami.